Okey, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tingkatan 5. Okey, sebentar tadi anda sudah menonton video yang telah dihasilkan oleh Cikgu Fatih. Jadi sekarang cikgu akan fokus kepada contoh karangan bahagian A. Cikgu akan tunjukkan contoh dan cara untuk menjawabnya supaya anda betul-betul faham dan anda boleh buat nanti. Okey, jadi untuk soalan karangan bahagian A, soalan karangan kertas 1 kan? Kertas 1 ada dua soalan, Soalan 1 bahagian A, satu lagi bahagian B. Bahagian A yang cikgu tekankan sekarang ini 30 markah, peruntukan masa 30 minit, jumlah patah perkataan yang perlu anda tulis 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey. Jadi, apa yang perlu anda buat? Anda perlu menjawab soalan berdasarkan bahan-bahan yang diberikan. Okey, untuk soalan bahagian A, akan ada sekurang-kurangnya dua bahan. Okey, satu dia bagi iklan, satu lagi dia bagi berita. Jadi akan bagi sekurang-kurangnya dua. Kadang-kadang soalan itu akan bagi 3 bahan. Jadi 2 hingga 3 bahan akan diberikan. Jadi kamu mesti menjawab soalan berdasarkan, berpandukan bahan-bahan yang telah diberikan. Okey, maklumat yang diberikan dapat membimbing anda semua untuk menulis karangan. Jadi sebenarnya soalan karangan bahagian A bertujuan untuk membantu anda. Maklumat-maklumat yang diberikan itu untuk membantu anda tulis huraian, tulis contoh. Okey, jadi yang kedua, isi dan huraian karangan anda mengikut kreativiti masing-masing. Okey, apa maksud kreativiti masing-masing dekat sini? Soalan bahan yang diberikan sama untuk setiap murid. Tapi cara menjawab itu ikut kreativiti masing-masing. Dengan syarat patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi kamu mesti tulis dalam lingkungan itu, tidak boleh lebih. Kalau lebih pun dalam 10 patah perkataan. Tidak boleh lebih terlalu banyak. Sebab itu ialah syarat. Jadi sekiranya anda tulis dalam 300, 400, 500, maksud dia kamu tidak mengikut arahan. Arahan yang diberikan 150 hingga 200. Okey, satu lagi, kenapa soalan ini dia tetapkan anda tulis 150 hingga 200 patah perkataan saja? Kamu perasan tak tadi dalam slide yang sebelum ini, cikgu tekankan berapa masa dia, peruntukan masa diberikan? 30 minit sahaja kan? Jadi cuba kamu bayangkan, kamu fikirkan selalunya berapa lama kamu guna untuk menghasilkan satu karangan. Jadi soalan ini dia tetapkan 150 hingga 200, dia bagi masa 30 minit sahaja. Jadi maksudnya kamu fikir isi, kamu buat analisis lagi daripada bahan-bahan yang diberikan. 30 minit itu hanya sedikit sahaja. Jadi pastikan anda gunakan masa dengan sebaik yang mungkin untuk menghasilkan isi-isi yang mampu anda tulis. Okey, untuk soalan bahagian A, kamu diminta untuk tulis 2 hingga 3 isi sahaja. 2 hingga 3 isi sahaja untuk kelas, untuk murid-murid yang mampu menghuraikan isi dengan baik. Jadi sekiranya anda tidak boleh menghuraikan isi dengan baik, anda boleh tulis lebih banyak isi, tak ada masalah, ikut kemampuan anda. Okey, jadi untuk yang ini, isi dan huraian bergantung kepada kemampuan anda untuk huraikan isi. Jadi untuk menghasilkan karangan yang lebih berkualiti, anda mesti menghuraikan isi dengan baik. Jadi sekiranya anda boleh menghuraikan 2 isi dengan baik, maksud dia 2 isi tu kamu boleh hurai dengan baik. Kalau kamu hanya tulis 2 isi, maksud dia kamu perlu tulis dengan lebih panjang kan? Tapi kalau kamu tulis 3 isi, nanti cikgu akan tunjukkan berapa patah perkataan sepatutnya kamu perlu tulis. Okey, jadi untuk karangan, sekiranya anda hanya tulis 2 isi. 2 isi, maksud dia hanya 4 perengan. Pendahuluan, isi 1, isi 2 dengan kesimpulan. Jadi, dalam 200 patah perkataan, cikgu ambil yang maksimum. 200 patah perkataan. Jadi pendahuluan 30,
isi 70, isi 2 70, kesimpulan 30. Jadi dalam peringkat isi kamu boleh hurai dengan lebih panjang sebab kamu boleh tulis dalam 70 patah perkataan. Okey, jika anda tulis karangan, kamu pilih 3 isi. Maksudnya ada 5 peringkat untuk karangan bahagian A kamu. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan kesimpulan. Jadi pendahuluan sama 30 patah perkataan. Jadi isi itu, ketiga-tiga isi itu, setiap isi anda hanya boleh tulis dalam 50 patah perkataan. Cikgu tunjukkan contoh ini untuk 3 isi. Jadi maksudnya, jika anda tulis 3 isi, huraian anda tidak dapat tulis dengan panjang sangat. Anda hanya boleh hurai sikit-sikit sebab 50 patah perkataan kan. Jadi tapi 50 itu kalau kamu masukkan komponen-komponen ataupun perkara yang penting dalam huraian anda, itu pun memadai dah. Jadi pastikan kamu mesti hurai dengan baik. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan cara untuk menghuraikan isi dengan baik. Okey, jadi cikgu terus masuk kepada soalan karangan bahagian A, set 1. Okey, ini ialah bahan yang telah diberikan. Bahan yang diberikan ini mengandungi 3 kan? Soalan ini mengandungi 3 bahan. 1, pantun. Yang kedua, dia bagi petikan. Yang ketiga, dia bagi artikel ataupun iklan. Jadi ada 3 benda diberikan. Tadi cikgu kata soalan akan bagi 2 hingga 3 bahan kan? Jadi soalan ini dia bagi 3 bahan. Okey. Setiap kali sebelum anda menjawab soalan, pastikan anda membaca arahan soalan terlebih dahulu. Jadi maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi perhatikan apa tema, apa isu yang diberikan. Amalan membaca. Okey. Jadi apa yang perlu anda buat? Telitikan semua bahan yang diberikan sebelum menulis karangan. Sebelum anda mula menulis karangan, anda perlu telitikan semua bahan. Okey, jadi langkah yang pertama, kamu mesti kena pasti isu tema soalan. Tadi soalan yang diberikan tadi, apa tema, apa isu dia? Amalan membaca kan? Jadi kamu kena pasti dulu isu tema. Okey, yang kedua, kena pasti fokus soalan. Fokus itu maksudnya apa? Sama ada soalan itu berkaitan dengan kebaikan, kepentingan, langkah, faktor ataupun kesan. Jadi kamu kena pasti dulu sebelum kamu tulis karangan. Okey, kemudian pilih 2-3 isi. Jadi dalam bahan yang diberikan, selalunya dia akan bagi banyak fokus, banyak isi. Jadi kamu daripada banyak-banyak itu, kamu pilih 2 hingga 3 isi sahaja. Pastikan panjang karangan dalam 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Jumlah isi ikut kreativiti murid. Jadi sekiranya anda tidak boleh huraikan isi dengan baik, kamu boleh ambil 4 isi, tak ada masalah. Ikut kreativiti sendiri. Tapi pastikan untuk murid-murid yang boleh tulis dengan lebih baik, pastikan kamu ambil 2 hingga 3 isi sahaja supaya huraian anda boleh hurai dengan jelas dan baik, berkualiti. Okey, kemudian yang terakhir, huraikan isi-isi yang dikena pasti. Jadi selepas kamu kena pasti, okey, kamu pilih isi 1, 2, 3. Jadi selepas itu kamu huraikan isi yang dikena pasti. Okey, untuk huraian, anda boleh rujuk bahan-bahan yang telah diberikan. Kamu boleh ambil bahan dan kemudian masukkan dalam huraian anda. Jadi bahan yang diberikan itu bukan letak situ untuk cantik, tidak. Bahan-bahan yang diberikan untuk membantu anda untuk menulis karangan. Okey, jadi pendahuluan. Tadi langkah yang pertama cikgu minta apa? Mesti kena pasti tema ataupun isu dulu kan? Apa tujuan dia kamu kena pasti tema dan isu? Tujuannya ialah membantu anda untuk tulis pendahuluan. Jadi isu dia apa tadi untuk soalan yang pertama tadi? Amalan membaca kan? Jadi apa yang perlu anda tulis dalam pendahuluan? Anda tulis apa-apa sahaja berkaitan dengan amalan membaca. Jadi contoh diberikan.
amalan membaca merupakan budaya yang mulia. Namun begitu, masyarakat Malaysia masih kurang gemar membaca kerana kesibukan dengan kemewahan duniawi. Oleh itu, amalan membaca wajar dipupuk kerana mempunyai banyak faedah. Ejaan banyak itu salah, kamu betulkan. Jadi, kamu bagi 3 ayat saja dalam 30 patah perkataan. Jadi, pendahuluan itu ringkas dan padat. Kemudian pendahuluan dah. Kita teruskan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kamu kena pasti fokus soalan. Kamu baca ketiga-tiga bahan, kamu cari apa fokus yang ada dalam bahan tersebut. Jadi ada 2 fokus dalam bahan ini. Faedah amalan membaca. Satu lagi, usaha memupuk amalan membaca. Cikgu akan tunjukkan mana yang menunjukkan faedah, mana yang menunjukkan usaha. Kamu tengok sajak yang diberikan. Buku Laksana Lantaran Ilmu. Jadi daripada situ kamu tahu. Dia kata, amalan membaca itu boleh meluaskan ilmu pengetahuan. Kemudian, rangkap yang kedua, warga membaca tak membuang masa. Jadi maksud dia, amalan membaca boleh mengelakkan kita daripada membazir ataupun membuang masa. Kemudian kita tengok bahan yang kedua, yang petikan. Yang petikan, tidak melepaskan tanggungjawab. Jadi apa usaha? Maksud dia, semua pihak kan? Sebab dia kata, semua pihak harus berganding bahu untuk memupuk amalan membaca dan tidak melepaskan tanggungjawab itu. Jadi maksud dia, semua pihak memainkan peranan. Jadi kamu boleh tulis siapa-siapa. Kamu nak tulis ibu bapa boleh, pihak sekolah boleh. Kemudian yang kedua, inisiatif dalam mengubah diri. Jadi apa usaha untuk memupuk amalan membaca? Diri sendiri mesti mengubah sikap. Jadi seseorang itu mesti mengubah sikap diri sendiri yang tidak baik, yang malas. Jadi faedah dah, usaha sudah. Jadi faedah dia bagi 2 isi, usaha dia bagi 2. Kemudian bahan yang artikel dekat bawah itu, dia menunjukkan jenis-jenis bahan bacaan rakyat Malaysia. Jadi yang itu kamu boleh masukkan dia sebagai contoh apa bahan yang telah dibaca oleh rakyat Malaysia. Ada majalah, ada surat khabar, ada artikel dan sebagainya. Jadi anda boleh rujuk bahan-bahan itu sebagai contoh anda nanti. Jadi selepas anda telitikan, kamu dah pilih fokus. Kamu sudah pilih fokus tadi kan? Kamu dah telitikan fokus, apa fokus yang ada? Faedah dengan usaha. Jadi kamu pilih 2 hingga 3 isi sahaja. Pilih 2 hingga 3 isi sahaja. Jadi cikgu pilih yang pertama. Antara manfaat amalan membaca termasuklah meluaskan ilmu pengetahuan. Jadi ini ialah isi yang pertama cikgu ambil daripada bahan sajak tadi. Jadi kamu buat huraian. Apa yang boleh anda peroleh daripada amalan membaca? Berbagai-bagai maklumat termasuk isu semasa dan pengetahuan tentang kehidupan harian yang terdapat dalam buku, majalah dan surat khabar. Jadi cikgu masukkan contoh yang tadi dalam bahan itu, cikgu masukkan dalam ayat huraian. Kemudian yang seterusnya, kamu bagi contoh. Melalui pembacaan, pembaca berpeluang untuk mempelajari apa? Mempelajari sejarah dan budaya masyarakat dunia. Kita dapat mempelajari tamadun Mesopotamia dan Indus. Yang ini berkaitan dengan sejarah kan? Apa kesan dia? Dengan itu, kita dapat mengetahui budaya masyarakat dunia yang sangat unik dan berbeza di negara yang berlainan. Jadi itu ialah apa yang kamu dapat. Semua itu ialah ilmu pengetahuan kan? Jadi kamu bagi contoh, kamu huraikan apa yang kamu dapat. Jadi huraian ini sangat jelas dan padat. Kemudian kita teruskan kepada isi yang kedua. Jadi faedah yang kedua, kita dapat mengisi masa lapang dengan secara berfaedah. Sebab tadi isi itu dia kata tidak membazir masa kan. Jadi kita tulis, ubah sikit isi dia, kita dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Apa contoh dia? Sebagai contoh, masyarakat di negara Jepun membaca buku di mana-mana sahaja. Kamu boleh jumpa mereka di kedai kopi, masa mereka menunggu bas, mereka akan membaca buku. Apa kesan dia jika masyarakat di negara Jepun berbuat demikian? Dengan amalan membaca,
seseorang tidak akan terlibat dalam gejala sosial. Dia tak ada masa, sebab masa dia semua digunakan untuk membaca sahaja. Jadi kamu boleh bagi cadangan. Ibu bapa boleh meluangkan masa bersama anak-anak untuk membaca buku di perpustakaan. Okey, masa dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi secara keseluruhan menunjukkan faedah amalan membaca. Kita boleh mengisi masa lapang secara berfaedah. Jadi kamu huraikan dengan menggunakan cara-cara begini. Okey, isi yang ketiga. Tadi isi 1, isi 2 cikgu bagi faedah. Isi yang ketiga, kalau kamu nak bagi faedah, boleh, tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Okey, jadi untuk isi yang ketiga, cikgu masukkan usaha. Okey, kita harus mengubah sikap diri sendiri untuk memupuk amalan membaca. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Amat bersesuaian untuk saya jadikan pegangan dalam usaha untuk memupuk amalan membaca. Apa sebab dia? Sebab ilmu pengetahuan merupakan aset yang paling penting. Jadi niat dan sikap diri sendiri itu merupakan domain yang paling utama, domain yang paling penting untuk memupuk amalan membaca. Sebab kalau bukan anda sendiri, siapa lagi yang boleh membantu anda sendiri untuk memupuk amalan membaca, kan? Jadi sekarang cikgu nak buat sikit penerangan. Bahan-bahan yang diberikan dalam soalan, anda boleh pilih sama ada kamu nak ambil 2 isi ataupun 3 isi daripada bahan. Sekiranya anda tulis 3 isi, kamu boleh ambil ketiga-tiga isi daripada bahan, ataupun kamu pilih 2 isi daripada bahan, 1 lagi kamu boleh fikir, kamu masukkan isi yang kamu boleh hurai sendiri. Ikut kreativiti. Dengan syarat sekurang-kurangnya 1 isi daripada bahan. Maksudnya kamu mesti guna bahan yang diberikan dalam soalan. Okey. Jadi kesimpulan, kamu buat pendek saja. Konklusinya, jadikanlah buku sebagai teman setia pada setiap masa. Hal ini dikatakan demikian kerana bangsa membaca, bangsa berjaya. Jadi itu ialah untuk soalan yang pertama. Cikgu dah kira untuk soalan ini dalam 200 patah perkataan, lebih sikit sahaja. Jadi pastikan kamu tulis dalam 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh untuk karangan bahagian A, set yang kedua. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan gaya hidup sihat. Jadi tema isu ini ialah gaya hidup sihat. Huraikan pendapat anda tentang gaya hidup sihat. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi apa yang perlu anda buat? Anda perlu kena pasti isu tema dulu, gaya hidup sihat. Kemudian kamu kena baca kedua-dua bahan, kena pasti apa fokus yang diminta dalam kedua-dua bahan. Okey, jadi ini cikgu dah terangkan tadi apa yang perlu anda buat. Kena pasti isu, kena pasti fokus, pilih 2-3 isi daripada fokus yang anda kena pasti, kemudian kamu huraikan. Okey, jadi yang ini kena pasti. Langkah yang pertama, kamu mesti kena pasti isu tema soalan dulu. Jadi isu tema dia sangat jelas, gaya hidup sihat. Jadi isu ataupun tema ini sangat penting untuk tulis pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan, kamu huraikan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan gaya hidup sihat ataupun masalah yang berlaku. Okey, yang pertama, cikgu tunjukkan pendahuluan. Contohnya, gaya hidup sihat merupakan salah satu cara untuk mengelakkan diri daripada penyakit. Jadi apa masalah yang berlaku dekat Malaysia? Malaysia telah menjadi sebuah negara obes, iaitu seorang dalam 2 orang dewasa mempunyai badan berlebihan ataupun obes. Jadi isu ini harus dititik beratkan oleh semua pihak. Jadi itu cara dia kamu buat pendahuluan. Kamu huraikan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan gaya hidup sihat. Okey, jadi langkah yang kedua, kamu kena pasti, kamu kena cari fokus dulu. Dia macam kamu buat rumusan kan? Buat rumusan mesti cari fokus dulu.
kamu buat soalan karangan bahagian A pun sama, kamu mesti cari fokus dulu. Apa fokus yang ada dalam bahan yang telah diberikan. Jadi untuk iklan ini, cara terbaik mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi cara itu sudah jelaskan. Jadi fokus yang pertama, cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi senaraikan apa isi yang diberikan. Yang pertama, diet sihat dan seimbang. Yang kedua, menjaga berat badan. Yang ketiga, bersenam. Yang keempat, gunakan aplikasi teknologi. Yang terakhir, pemeriksaan kesihatan berkala. Jadi ada 5 isi yang diberikan dalam bahan yang pertama kan, ada 5 isi, 5 cara. Okey, kita tengok bahan yang kedua. Dia bagi berita. Jadi sumber ini diambil daripada internet. Amal gaya hidup sihat boleh minimum risiko kencing manis. Jadi yang ini kamu baca petikan dia yang cikgu gariskan. Selalunya diabetes tu berpunca daripada obesiti. Penyakit diabetes berpunca daripada obesiti. Jadi kamu fokus yang kamu boleh cari, fokus yang kedua ialah punca-punca seseorang mendapat penyakit. Punca-punca seseorang mendapat penyakit. Jadi apa punca dia? Obesiti. Jadi kamu boleh huraikan isi. Tadi bahan satu ada 5 isi kan, 5 cara. Punca hanya satu. Jadi kamu pilih mana-mana yang kamu boleh hurai dengan baik. Pilih mana-mana sahaja. Okey, jadi cikgu pilih cara supaya senang hurai. Jadi cara yang pertama, diet sihat dan seimbang. Jadi cara yang pertama untuk mengamalkan gaya hidup sihat ialah kita harus mengamalkan diet yang sihat dan seimbang. Jadi itu ialah isi. Lepas tu kamu huraikan apa yang perlu anda lakukan untuk supaya kamu mencapai diet yang sihat dan seimbang. Jadi pengambilan makanan mesti berdasarkan piramid makanan. Okey, kamu bagi contoh. Kita harus mengurangkan pengambilan makanan berlemak seperti makanan bergoreng. Jadi apa kesan dia? Dengan itu kita dapat mengelakkan diri daripada pelbagai penyakit kronik seperti penyakit sakit jantung akibat kandungan lemak dalam badan kita yang terlalu tinggi. Jadi kita mesti mengamalkan pemakanan yang seimbang supaya kita tidak menghidap penyakit-penyakit seperti itu. Okey, cara yang kedua, bersenam. Jadi kita boleh bersenam, aktiviti bersenam juga harus diamalkan. Okey, apa senaman? Bagi contoh, aktiviti senaman seperti berjoging boleh dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, kenapa kita mesti bersenam untuk mendapatkan gaya hidup yang sihat? Aktiviti bersenam dapat membakar kalori dan lemak dalam badan kita. Lepas tu kamu huraikan bagaimana toksik-toksik dalam badan kita akan dibebaskan dengan berpeluh. Jadi kita akan berpeluh mengeluarkan toksik-toksik dalam badan kita. Jadi apa kesan dia? Jadi kita tidak akan mudah mendapat penyakit seperti diabetes kerana berat badan kita dapat dikawal. Jadi yang contoh ini, diabetes ni, cikgu ambil daripada bahan. Sebab tadi bahan yang berita itu menyatakan bahawa obesiti merupakan salah satu punca berlakunya penyakit diabetes kan. Jadi cikgu bagi tahu jika kita tidak akan mudah mendapat penyakit seperti diabetes kerana berat badan kita dikawal. Kamu bersenam kan, jadi berat badan kamu dikawal, maka anda dapat mengelakkan diri daripada penyakit diabetes. Jadi cikgu gunakan bahan yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Okey, kita teruskan kepada isi yang ketiga. Cara yang ketiga, pemeriksaan kesihatan berkala. Jadi pemeriksaan kesihatan seharusnya dilakukan 2 kali setahun. Jadi kenapa hal ini demikian? Kerana kita akan mengetahui tahap kesihatan kita. Kamu mesti buat pemeriksaan kan, baru kamu tahu kamu ada penyakit ke tidak. Jadi apa tujuan dia kita mengetahui tahap kesihatan? Dengan itu, kita dapat memastikan kesihatan kita terus dalam keadaan yang baik. Okey, contoh, jika seseorang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, seseorang itu akan cuba untuk mengubah cara pemakanannya. Jadi secara keseluruhan kamu boleh nampak
betapa pentingnya kita buat pemeriksaan kesihatan. Sebab kita tahu apa penyakit yang kita ada, jadi kita akan mengubah cara pemakanan kita supaya mempunyai gaya hidup yang sihat. Okey, jadi itu ialah 3 cara mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, jadi kesimpulan, kamu bagi cadangan harapan buat secara umum sahaja. Kesimpulannya, kita harus mengamalkan gaya hidup sihat sebelum terlambat kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Apa tujuan dia? Agar kesihatan kita terjamin dan kehidupan lebih bahagia. Jadi untuk soalan ini, karangan yang cikgu buat hanya lebih berapa patah perkataan. Jadi tak jadi masalah, asalkan tidak boleh lebih terlalu banyak. Lebih dalam 10 masih okey. Okey, jadi secara keseluruhannya, itu saja yang cikgu nak tunjukkan. Contoh set 1 dan set 2. Cikgu harap anda boleh faham cara untuk menjawab soalan bahagian A. Anda mesti gunakan bahan-bahan yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu boleh membantu anda untuk skor. Contoh-contoh bahan-bahan yang diberikan boleh membantu anda untuk menghuraikan isi anda dengan lebih berkualiti. Sebab bahan-bahan yang diberikan itu tujuan utama ialah membantu anda untuk tulis karangan dengan lebih baik. Okey, jadi tunjukkan usaha anda yang luar biasa. Jadi apa yang kamu buat sekarang ialah apa kejayaan yang anda akan peroleh. Jadi teruskan usaha anda. Sebab anda dah tingkatan 5 kan. Dah PDPR 4 bulan. Jadi tinggal masa sikit saja. Jadi kamu buat apa yang kamu boleh. Kita berusaha bersama-sama untuk kecemerlangan SPM anda. Okey, itu saja untuk cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh bertanya dengan cikgu, guru subjek masing-masing. Jadi itu cara anda belajar daripada kesilapan.